Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan rangkuman berita utama. 16 seksyen dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan terbatal dan tidak sah. Keputusan dibuat Mahkamah Persekutuan setelah mendapati ia melangkaui kuasa Badan Perundangan Negeri. Keputusan dibuat panel 9 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menerusi majoriti 8-1. Menurut Mahkamah, seksyen berkaitan terletak bawah bidang kuasa Persekutuan. Justru penggubalannya perlu melalui Parlimen. Prosiding dijalankan susulan petisyen difailkan Ning Elin Abdul Rashid dan anaknya yang mencabar kesahihan 18 peruntukan enakmen. Mahkamah bagaimanapun menolak permohonan berkaitan dua lagi seksyen. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 kesalahan Kanun Jenayah Syariah Kelantan tiada kena-mengena dengan Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, ia diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan kuasa yang ada di bawah Perlembagaan Persekutuan. Hari ini dalam keputusan cukup jelas. Dia tak ada kena-mengena dengan syariah. Dia tentang kuasa negeri. Katalah Dewan Undangan Negeri bulan depan Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baru yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa perlembagaan persekutuan. Maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan. Dia tak kira tajuk apa. Tajuk apa pun. Ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri. Semua pihak diminta bertenang dan tidak lakukan sebarang provokasi yang boleh undang keresahan awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar beri jaminan bahawa kedudukan Mahkamah Syariah kekal utuh dan terjamin seperti ditetapkan dalam perlembagaan. Beliau menyatakan JAKIM bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia diarah segera dapatkan alasan penghakiman bertulis bagi kes berkenaan. Ia bagi tujuan kajian dan perancangan selanjutnya untuk pastikan agenda permekasaan Mahkamah Syariah terus berjalan. Selaras keputusan kes berkenaan juga beberapa penyesuaian terhadap perancangan sedia ada bakal dilaksana. Semua pemegang taruh akan dipanggil untuk berbincang mengenainya. Datuk Dr. Mohammad Naim memaklumkan beliau akan segera mohon menghadap Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong untuk menyembah maklum keputusan mahkamah hari ini. Keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung petisyen Ning Elin bukan penilaian kepada hukum syariah. Sebaliknya, penolong Profesor UIAM Kampus Gombak Dr. Abu Hafiz Salihuddin berkata, ia penilaian terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah yang diletakkan bawah Perlembagaan Persekutuan. Adanya dalam Perlembagaan Persekutuan dua bidang kuasa persekutuan dan bidang kuasa negeri, dan daripada 18 itu 16 diputuskan oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan ia tidak sepatutnya digubal di peringkat Dewan Undangan Negeri dengan memahami bahawa bidang kuasa itu telah pun diberikan kepada persekutuan. Maka tidak benar sekiranya proses undang-undang ini dianggap sebagai satu proses untuk menilai semula hukum hakam syariat. Tidak. Ia memberikan penafsiran di mana letaknya kedudukan 16 ataupun 18 perkara yang dimohon oleh pemohon. Hasil kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA dijangka diumumkan selewat-lewatnya suku keempat tahun ini. Perdana Menteri berkata sudah tiba masanya proses tersebut dipercepatkan bagi memberi manfaat kepada penjawat awam seluruh negara. Dari tahun lalu saya bagi jaminan dan tahun ini sudah sampai ke tahap dan saya percepatkan proses itu, dan mungkin dalam tempoh 2 bulan kita akan percepatkan, dan dalam tempoh 3 bulan saya persembahkan bentangkan kepada jemaah menteri dan boleh diumumkan suku ketiga ataupun selewat-lewatnya suku keempat tahun ini. Berita wilayah diteruskan ke perkembangan cuaca semasa seluruh negara. Bagi mengetahuinya, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Atikah Marziah Mokhtar.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, keadaan cuaca semasa menunjukkan keadaan cuaca yang masih lagi cerah di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, sesuai untuk anda yang ingin merancang perjalanan pulang ke kampung dalam cuti perayaan Tahun Baru Cina ini. Hujan hanya dicerap sedang berlaku di beberapa kawasan melibatkan daerah Petaling dan juga Kelang Negeri Selangor, manakala keadaan hujan yang berlaku di sekitar daerah Johor Bahru dengan Pontian negeri Johor ini pula kini sudah mula beransur reda. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, perhatikan pada ketika ini keadaan cuaca, walau bagaimanapun keadaan cuaca kurang hujan ini masih lagi membawa status cuaca panas melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung, iaitu melibatkan daerah Sik, Baling, Kota Star dan juga Kuala Kangsar yang kini berada dalam tahap berjaga-jaga, iaitu dengan suhu maksima harian di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga disarankan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah dan perbanyakkan minum air. Baik, seterusnya bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap kini dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian tengah dan juga utara negeri Sarawak serta di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat dan sedikit di sekitar bahagian Tawau negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Dan menurut keadaan paparan imej carta angin yang terkini pula, diperhatikan keadaan angin masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timuran. Walau bagaimanapun, intensiti kelajuan angin ini dijangka akan semakin meningkat dalam tempoh beberapa hari yang akan datang, memberikan keadaan cuaca yang sedikit berangin, terutamanya melibatkan negeri-negeri di sekitar bahagian pantai timur semenanjung. Selain itu, Met Malaysia juga turut telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sarawak melibatkan bahagian selatan dan juga tengah negeri Sarawak bermula 11 sehingga 12 Februari dengan keadaan cuaca hujan berterusan dijangka berpotensi untuk berlaku dalam tempoh masa tersebut. Ekoran terdapat kawasan pertumpuan angin di kawasan yang tersebut. Selain itu, Met Malaysia juga turut telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga dijangka akan berkuat kuasa bermula 11 sehingga 13 Februari nanti. Dan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Sin Nian Kuai, dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama bergerak perlahan petang ini berikutan orang ramai mengambil peluang bercuti dan balik ke kampung sempena perayaan Tahun Baru Cina esok. Untuk laporannya langsung bersama Damira Atikah Muhammad Nurzin di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan. Terima kasih Sahi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya kini masih lagi di Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk membawakan kepada anda keadaan trafik di lebuh raya utama negara sempena perayaan Tahun Baru Cina dan bermulanya cuti persekolahan bagi sesi 2023. Untuk mengulas lanjut berkenaan keadaan trafik semasa ketika ini, kita bersama dengan penolong pengarah pemantauan operasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Nurul Farahim Kamanor. Terima kasih Puan kerana bersama kami di Berita RTM. Baik Puan, mungkin Puan boleh ulaskan situasi terkini trafik dan setakat pukul 4 petang ini, berapa jumlah kenderaan yang melalui lebuh raya utama negara untuk 2 hari tol percuma ini? Okey, untuk keadaan aliran trafik semasa, jumlah kenderaan di semua lebuh raya sejak semalam daripada 8 Februari sehingga pagi tadi pukul 11 pagi mencatatkan peningkatan daripada 2.6 juta kepada 3.1 juta di lebuh raya utama, iaitu di lebuh raya Utara Selatan, lebuh raya KLK, LPT1 dan juga LPT2. Pihak LLM menjangkakan peningkatan trend trafik ini sehingga lewat malam menuju ke selatan, utara dan juga timur tanah air. Baik Puan, melihat keadaan trafik yang semakin dijangka semakin meningkat pada malam ini, apa persiapan LLM sekiranya berlaku kerosakan kereta ataupun perkara yang boleh menyebabkan kesesakan? Okey, LLM sentiasa bersiap siaga dalam pengurusan insiden dan juga kesesakan di lebuh raya, dan antara inisiatif LLM dan juga dengan kerjasama syarikat konsesi dan juga PDRM, kita telah membenarkan penggunaan lorong kecemasan yang juga dikenali sebagai smart lane di beberapa lokasi hotspot, lokasi utama bersempena dengan Tahun Baru Cina bagi meningkatkan lagi kapasiti lorong di lebuh raya. Dan pada waktu yang sama, pengguna disarankan untuk mematuhi papan tanda mula dan juga tamat smart lane di kawasan yang telah ditetapkan. Okey, dan terakhir, apa nasihat LLM kepada pengguna jalan raya? Okey, bagi pesanan keselamatan terutamanya kepada penunggang motosikal yang melalui ataupun menggunakan lorong kecemasan, sila awasi papan tanda smart lane kerana kita juga berkongsi memandangkan lorong ini juga dikongsi bersama dengan kenderaan lain bagi mengurangkan kesesakan. Pada waktu yang sama, pengguna juga dinasihatkan untuk lebih bertolak ansur dan juga bersabar dalam menghadapi kesesakan lalu lintas di lebuh raya utama. Dan pada waktu yang sama, sekiranya pihak pemandu keletihan boleh singgah sebentar di kawasan rehat dan rawat yang disediakan, dan sebelum memulakan pemanduan ke destinasi masing-masing, amalkan dan juga patuhi had laju dan juga amalkan pemanduan yang berhemah. Baik, sekian sahaja dari LLM. Seterusnya ke negeri Johor bersama Anas. Silakan. Baik, terima kasih Damira dengan laporan. Saya masih lagi berada di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru petang ini untuk kita kongsikan keadaan semasa aliran trafik. Jika tengah hari tadi saya laporkan keadaan trafik tenang dan terkawal, petang ini ada sedikit pertambahan, ada sedikit sibuk seperti disaksikan di belakang saya ini. Namun nak kita kongsikan lebih lanjut mengenai keadaan semasa di Kompleks CIQ bangunan Sultan Iskandar ini bersama dengan tetamu saya. Tengah hari tadi beliau dah bersama dengan kita. Petang ni kita bersama lagi dengan Tuan
Adam Abu Hanifah, Ketua Imigresen Bangunan Sultan Iskandar. Selamat petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar? Baik, tuan. Tuan, kita nak kongsi. Tengah hari tadi tuan sebut aliran trafik lancar kan. Kenderaan biasa-biasa je. Tapi petang ni ada pertambahan. Macam mana keadaan semasa? Sememangnya kerana keadaan satu, keadaan hujan yang lebat di luar. Nombor dua, kemungkinan besar adalah keluarga ingin bersama dengan keluarga-keluarga untuk dinner malam ni. Sebab besok dah Tahun Baru Cina kan. Jadi ramai daripada Singapura akan datang ke sini untuk bersama dengan keluarga. Selain daripada itu, sekarang ni petang ni memang waktu time orang pulang kerja. Betul. Ya, habis shift dan sebagainya. Jadi tuan, berdasarkan pertambahan kenderaan ni, kemampuan kaunter-kaunter ni macam mana? Kekuatan di sini macam mana? Berapa banyak kaunter yang dibuka? Setakat ni kita ada 35 kaunter seperti yang dapat dilihat sekarang ni. Hampir semua kaunter buka. 35 daripada 38 kaunter kenderaan di semua keempat-empat zon. Ada 35 ya? 35. Okey. Untuk yang lain, bas dan juga M-Bike macam mana? Okey, untuk bas kita ada 18 kaunter manual yang dibuka bersama dengan 20 e-gate. Semuanya berfungsi dengan baik, alhamdulillah. Selain daripada itu, M-Bike pun kita ada 24 kaunter M-Bike dan 9 kaunter manual. Semua beroperasi dengan sepenuhnya, alhamdulillah. Keanggotaan juga mencukupi sehingga ini ada dari segi ada komplain ke ataupun ada yang orang kata jangkaan luar jangka lah, perkara yang luar jangka berlaku di kaunter-kaunter. Okey, setakat ni kita telah mengambil inisiatif dan juga kepastian bahawa backup plan dan backup servis tu dah ada. Maknanya pegawai-pegawai sentiasa berstandby dan juga pegawai-pegawai sekarang ni dah tukar shift sebenarnya. Pun okey. Pergerakan dan pertukaran shift pun telah berlaku dengan lancarnya. Okey tuan, tadi tengah hari tadi kita dah sebut mengenai jangkaan sehari tu berapa purata kenderaan pengguna yang di sini kan. Ya. Jangkaan pihak tuan pula berdasarkan pengalaman tuan sendiri, bilanya akan berlaku kesesakan luar biasa tu di sinilah? Setakat ini oleh kerana kita telah menghampiri Tahun Baru Cina, kesesakan tu telah berkurangan. Walaupun memang banyak kenderaan tapi berkurangan. Cuma kita menjangkakan bahawa pada minggu seterusnya, Sabtu, Ahad dan seterusnya, kesesakan luar biasa akan berlaku apabila mereka pulang, termasuk cuti sekolah dan sebagainya. Pulang melalui BSI untuk pulang balik ke Singapura. Hujung minggu akan datang. Baik, semua tapi masih cukup lah keanggotaan sama sampai hujung minggu? Sama. Semua keanggotaan kita tetap begitu juga. Masih tiada lagi cuti diberikan. Minta maaf banyak-banyak. Ya. Baik tuan, tak apa. Itu pengorbanan daripada pihak yang terlibat untuk memastikan kelancaran aliran trafik khususnya di Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru ni. Jadi pesanan untuk semua pengguna jalan raya ataupun pengguna di laluan ini, pastikan anda semua mematuhi arahan semasa pihak berkuasa di sini. Ini kerana anda juga menyumbang kepada kelancaran aliran trafik khususnya dari Singapura menuju ke Johor Bahru ini. Dan kami akan berlintas langsung sekali lagi mengenai perkembangan semasa aliran trafik dari Bangunan Sultan Iskandar pada kanta 744 nanti. Untuk laporan seterusnya, kita bersama dengan rakan saya, Zatul. Silakan Zatul. Baik, ya, terima kasih Anas di Johor. Di Jambatan Pulau Pinang ini keadaan trafik masih lagi terkawal walaupun berlaku sedikit pertambahan jumlah kenderaan berbanding tengah hari tadi. Dan jika anda dapat lihat, perhatikan di bahagian belakang saya ketika ini, jumlah kenderaan dari arah pulau menghala ke seberang agak padat berbanding arah bertentangan, dan ia dipercayai disebabkan ini merupakan waktu orang ramai mula pulang daripada tempat kerja. Bagaimanapun ini merupakan pola aliran normal yang dilihat pada hari-hari biasa di kawasan ini, dan tiada sebarang kesesakan luar biasa yang berlaku di sini setakat ini. Dan saudara, ia juga mungkin disebabkan ramai pengguna jalan raya yang telah pun bergerak ke destinasi masing-masing sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina bermula semalam susulan tol percuma yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan juga cuti sekolah yang telah pun bermula hari ini. Dan jadi mungkin kerana itu ramai pengguna yang telah pun mengambil kesempatan untuk bergerak lebih awal ke destinasi mereka. Dan saudara, ketika ini cuaca di kawasan ini agak panas terik, dan bagaimanapun berdasarkan portal Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, tiada sebarang jangkaan akan berlakunya hujan di Pulau Pinang
sepanjang hari ini. Bagaimanapun untuk semua pengguna jalan raya, anda sentiasa dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan perubahan cuaca serta ikuti portal rasmi Map Malaysia untuk info terkini berkenaan jangkaan cuaca di kawasan anda. Jadi untuk semua sentiasa berhati-hati di jalan raya dan pastikan juga anda mematuhi ataupun mengikuti saranan waktu perjalanan yang telah dicadangkan oleh pihak PLAS. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkongsian lalu lintas di Jambatan Pulau Pinang. Selamat menyambut Tahun Baru Cina. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Baik Zatul, terima kasih. Saya Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Di sini ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina kepada masyarakat Tionghoa di Malaysia. 新年快乐，恭喜发财！ Paparan dari negeri di bawah bayu, sambutan perayaan berbilang kaum menjadi kunci kepada keamanan dan keharmonian. Laporannya terus saja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann. Ya, sahih. Sambutan perayaan yang diraikan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama menjadi kunci keamanan dan keharmonian selain menjadi asas kepada pembinaan negara. Ahli Parlimen Pinampang, Datuk Iwan Benedict percaya perpaduan dan keharmonian akan terus terpelihara melalui penghormatan kepada perayaan serta semua tradisi kaum yang ada di negara ini. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan demikian pada Majlis Pelancaran Lampu Tanglung sempena Tahun Baru Cina di kedai Rumah Murah Kepayan. Pada saya itu menjadi gambaran yang jelas di sebalik pandangan kita yang berbeza, kita masih boleh bekerjasama, masih boleh bersatu untuk mempertahankan warisan budaya, adat dan sambutan yang diraihkan oleh rakyat kita. Dan sambutan inilah sepatutnya yang mengeratkan kita semua. Datuk Iwan turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa menjaga keselamatan diri dalam suasana meraikan perayaan Tahun Baharu Cina. Selain menyaksikan persembahan tarian singa, Datuk Iwan turut menyantuni masyarakat di kawasan ini selain menyampaikan sumbangan limau mandarin. Budaya sambutan Tahun Baru Cina seringkali dikaitkan dengan amalan menggantung tangglung, tarian singa ataupun jamuan keluarga besar Yisang. Namun perayaan tradisi tersebut jauh lebih besar selain memberi makna dan kepercayaan tertentu bagi suku kaum Tionghoa itu sendiri. Antaranya adalah mengenai Chun Lian iaitu hiasan tradisional di pintu rumah yang juga dikenali sebagai kuplet musim bunga. Magdalena Depol ada perinciannya. Sambutan Tahun Baru Cina sinonim dengan tradisi tertua kaum Tionghoa iaitu menampal cunlian di dinding ataupun di pintu rumah, di mana itu adalah merupakan salah satu daripada cara mereka untuk melahirkan rasa ataupun doa untuk kehidupan yang lebih baik di Tahun Baharu. Hakikatnya, cunlian ini wujud sejak zaman pemerintahan dinasti Han 221 tahun sebelum Masihi lagi. Ini cunlian ini ialah dari 1,000 lebih tahun sudah. Duluan orang suka tulis itu huruf-huruf Cina kan, pakai merah punya kayu, merah kayu, peach wood. Dia tulis itu macam punya cunlian pakai carving dulu. Jadi dia bilang berharap ini musim baru kan, bunga boleh bawa rezeki baru, rezeki yang bagus dan hasil yang bagus. Jadi kalau dua perkataan cunlian ni dalam Tahun Baru Cina selalu kita ada kebudayaan ataupun adat untuk membuat tulisan yang bagus atau pepatah-pepatah yang bagus dan dilekatkan di rumah, khususnya di pintu dengan pepatah-pepatah yang bagus. Misalnya prosperity,
sihat dan sebagainya. Kini Chun Lian ditulis atas sepasang kertas merah melalui tulisan kaligrafi Cina sesuai dengan kata-kata semangat Tahun Baharu. So ini kita panggil Chun Lian merupakan yang paling utama lah, dan jenis yang kedua ialah Dofang lah, yang segi empat punya. Dan ada satu jenis Chun Tiao, dan jenis ini biasanya dia ada 7 perkataan, 2 baris, maksudnya 14 perkataan lah. Biasanya 7 lah kita suka guna, tetapi dia ada 4 perkataan, ada 5, 6 juga. Memang dia satu pasang lah. Lazimnya Chun Lian ditampal sehari sebelum sambutan perayaan Tahun Baru Cina, menggantikan menyimpan yang lama kepada Chun Lian yang baru. Tulis bukan satu kali, beratus kali. Tulisan yang sama, perkataan yang sama, tapi dia kena belajar. Jadi dengan proses ini akan dapat melatih mereka dengan karakter ataupun karakter yang sabar dan tabal. Buat kerja tidak berputus asa. Tak cantik, tulis lagi sampai dia cantik. Tahun ini, perkataan yang digemari dan banyak digunakan adalah kemakmuran, kekayaan dan naga. Esok ikuti siri kedua Chun Lian mengenai usaha memartabatkan seni tersebut dan sambutannya. Magdalena Depol, RTM. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia dan pihak berkuasa tempatan PBT menerbitkan buku garis panduan permohonan lesen di bawah Undang-Undang Kecil PBT. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata ia sebagai inisiatif mempercepat dan meningkatkan kadar produktiviti pengeluaran lesen kepada peniaga sehingga 90%. Beliau ditemui media selepas melancarkan garis panduan permohonan lesen di bawah Undang-Undang Kecil PBT Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, 2 undang-undang kecil baharu dikuatkuasakan, iaitu Undang-Undang Kecil Penubuhan Makanan Seragam 2022 dan Undang-Undang Kecil Seragam Pelesenan Penggunaan Premis untuk Perdagangan, Perniagaan, Industri dan Profesion 2022. Kementerian Pendidikan memperuntukkan lebih RM67 juta bantuan awal persekolahan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Bantuan itu diagihkan kepada 448,944 murid di 1,298 sekolah rendah dan menengah di negeri ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ketika ini bantuan RM150 sekali bayar bagi setiap murid itu sebahagiannya sedang dalam proses agihan. Saya yakin ini bantuan sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan bebanan ibu bapa untuk awal persekolahan mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun dapat mengikuti pembelajaran mereka dengan baik. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri ditemui pemberita pada majlis penyerahan cek curah bantuan awal persekolahan Negeri Sabah tahun 2024 di SK Malawa, Kota Kinabalu. Tambah beliau, kerajaan negeri akan terus komited memastikan kemudahan prasarana dan kemudahan pendidikan lain yang diperlukan akan terus dipertingkat. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Silakan, Sahih. Baik, Anne, terima kasih. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Pengiktirafan UEC selain sokongan keuangan kepada Sekolah Persendirian Cina antara penghargaan Kerajaan Sarawak terhadap masyarakat Cina. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih.
Pengiktirafan Sijil Peperiksaan Bersatu UEC untuk pengambilan dalam perkhidmatan awam negeri serta sokongan kewangan untuk sekolah-sekolah persendirian Cina mencerminkan penghargaan Kerajaan Sarawak terhadap sumbangan masyarakat Cina di negeri ini. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata program-program tersebut yang dimulakan oleh Allahyarham Perhin Sri Adenan Satim ketika beliau memimpin Sarawak sebagai Ketua Menteri kini diteruskan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dengan impak yang lebih besar. Dalam perutusannya sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2024 iaitu Tahun Naga Kayu, Tun Dr. Wan Junaidi memberitahu usaha-usaha tersebut mencerminkan kepimpinan yang menghormati kepelbagaian dan keterangkuman dalam negeri selain mempunyai pemahaman tinggi terhadap kepentingan pendidikan Cina yang memberi pulangan ekonomi, sosial dan politik kepada Sarawak dan rakyatnya. Yang di-Pertuan Negeri turut memuji Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari yang telah berjaya mewujudkan ekonomi baharu untuk Sarawak dengan memberi tumpuan kepada tenaga hijau, inovasi dan teknologi selain digital ekonomi dalam usaha merealisasikan wawasan menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Tambahnya, kejayaan dalam memperolehi pendapatan tahunan negeri yang tertinggi dalam sejarah Sarawak yang berjumlah 13.3 bilion ringgit tahun lepas bukan sahaja membolehkan kerajaan membiayai program pembangunannya, malah juga berkongsi rezeki secara lebih sistematik dengan rakyat melalui penyaluran pelbagai insentif. Tun Dr. Wan Junaidi memaklumkan dalam usaha agresif memacu pertumbuhan dan pembangunan negeri, kerajaan juga terus mengutamakan kemakmuran ekonomi, keadilan sosial dan kebajikan serta dasar-dasar inklusif bagi memastikan kesejahteraan rakyat Sarawak terdiri daripada pelbagai kaum. May the spirit of the wooden dragon inspire all of us to work diligently toward fostering prosperity not only within our family but also in our communities and the whole beloved Sarawak at large. On behalf of my family and myself, once again I extend my heartfelt good wishes to the Chinese community in Sarawak for a truly joyous Chinese New Year, the year of the Wooden Dragon 2024. 3 perkara mahu dicapai oleh Sarawak tahun ini dalam mewujudkan persekitaran yang sihat untuk kemakmuran negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dalam perutusan Tahun Baharu Cina berkata, pengambil alihan Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan memberi peluang kepada Sarawak merancang secara komprehensif pembangunan pelabuhannya. Jelas Premier, usaha itu turut merangkumi seluruh Sarawak termasuk kawasan di pedalaman yang kaya dengan kepelbagaian sumber. Sarawak juga katanya mahu memiliki syarikat penerbangan sendiri bukan sahaja untuk meningkatkan perhubungan luar bandar, malah dengan rantau Asia. Pengwujudan perhubungan udara akan meningkatkan sektor pelancongan serta memacu aktiviti perniagaan dan pelaburan. Sarawak berharap perundingan berkaitan perkara itu dapat dimuktamadkan dalam masa terdekat. Datuk Patinggi Abang Johari berkata Sarawak juga mahu meningkatkan kepentingannya dalam institusi perbankan. To provide Sarawak a financial platform to boost the economy further through the development of SMEs and entrepreneurship. Sarawak already has some stake in this particular bank and we want to increase our stake. Jelas beliau, ketiga-tiga landasan tersebut akan mewujudkan ekosistem ekonomi Sarawak yang mampan. What I want to tell our Chinese friends and fellow Sarawakian is that the environment now is conducive for business to flourish. And our beloved Sarawak is quite on its way to achieve a developed state status by 2030. With our political stability and social cohesiveness, I am confident that we can achieve that, insyaAllah. Bersempena Tahun Baharu Cina, Premier berharap Tahun Naga kali ini akan menjadi satu lagi tahun yang berjaya buat Sarawak. Semoga saudara dan saudari bergembira di samping ahli keluarga, sahabat handai dan kawan-kawan yang datang berkunjung untuk sama-sama meraihkan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Kongsi Pak Chai, Cinian Kaula. Terima kasih.
Sementara itu, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas mengajak rakyat untuk membina Sarawak yang lebih inklusif, makmur, bersatu padu dan berdaya tahan. Menerusi perutusan Tahun Baharu Cina, beliau juga menyeru rakyat untuk terus berdiri teguh di belakang kepimpinan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jelasnya, Datuk Petinggi Abang Johari memerlukan semua sokongan dan kerjasama ketika Sarawak memulakan perjalanan yang mencabar dalam mencapai objektif strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ke arah menjadi wilayah maju menjelang 2030. Datuk Amar Douglas berharap Tahun Naga Kayu akan memberi kesihatan, kebahagiaan, perpaduan dan kemakmuran kepada rakyat Sarawak. Tahun Baharu Cina, katanya, walaupun berakar umbi dalam budaya masyarakat Cina, tetapi ia adalah perayaan untuk semua rakyat Sarawak, melambangkan perkongsian nilai keharmonian, hormat menghormati dan semangat bermasyarakat. Seramai 45 Qori dan Qoriah seluruh Sarawak akan menyertai majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri ke-63 bermula 6 hingga 9 Mac depan di Dewan Suara Limbang. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, peserta dihakimi oleh hakim dari negeri ini dan hakim peringkat kebangsaan. Majlis dijangka dirasmikan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 6 Mac, manakala penyampaian hadiah pada 9 Mac dijangka dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Pelbagai program turut diatur sepanjang 4 hari majlis bertemakan Sarawak Maju Makmur itu, termasuk menanam pokok dan demonstrasi masakan. Untuk malam itu juga kita mengadakan beberapa program yang sampingan. Kita pada setiap malam kita adakan malam kedua kita mulakan ada kuis Al-Quran. Jadi kita jemputlah hadiah-hadiah menarik akan dibagilah kepada yang menang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjung hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Astana Negeri Kuching. Turut hadir kunjung hormat berkenaan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kunjung hormat tersebut bagi memaklumkan mengenai Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri ke-63 kepada Tun Dr. Wan Junaidi. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Kebiasaannya, senaman Tai Chi dipraktikan golongan warga emas dalam kalangan masyarakat Cina. Menariknya, Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara, Kuala Lumpur menjadikan senaman ini sebagai aktiviti mingguan masjid. Laporan Nolela Zain. Aktiviti senaman ini yang turut disertai oleh geng subuh macam Jumaat menjadikan masjid tersebut semakin popular dan disenangi banyak pihak. Jadi kali ini kita cuba satu kelainan yang mana masjid ni memang setiap minggu pun ada kegiatan Tai Chi yang diadakan dalam 20 ke 30 orang je. Jadi kita memberanikan diri untuk menjayakan program Tai Chi. Jadi alhamdulillah pagi ni kalau kita tengok solat subuh pagi tadi pun ramai macam hari tu juga. Meskipun gerakannya tampak lembut dan longlai, namun senaman Tai Chi banyak kebaikannya untuk kesihatan seperti keseimbangan tubuh, ketahanan sendi dan otot serta ketenangan. Tai Chi ialah satu senaman yang sudah 2000 tahun dimula daripada negeri China lah. Masa itu, lepas itu bila orang sudah amalkan gerakan dia memang banyak sangat-sangat dalam. Orang biasa kalau dia ikut, dia akan rasa dia berpeluh sangat. Dia akan berpeluh dan kenapa dia berpeluh? Sebab bila gerakan perlahan-perlahan dia punya darah akan jalan lebih lancar. Mereka yang mengamalkan senaman ini dapat merasai perubahan pada kesihatan diri yang berbeza mengikut umur masing-masing. Kalau dulu macam tu kan, saya dah buat Tai Chi Laban. Kita dah organise ni sama 6-7 bulan dah rasa saya, dan saya attend every week. Saya rasa kesihatan tu sangat bertambah lah, dan body alignment tu sangat bagus kan. Jadi kita tak terasa macam nak tombang macam tu kan. So untuk orang yang datang subuh, ada yang tak boleh lari.
ada yang ada sakit kronik, so dia tak boleh nak lari. Macam saya ada asma kan, bila saya lari separuh saya dah sesak nafas. Jadi saya rasa Tai Chi ni mungkin membantu saya untuk melatih pernafasan saya dan menenangkan jiwa saya lah, sebab dia punya pergerakan tu macam ada spiritual. Belajar pernafasan, belajar untuk bertenang, sebab biasa kita punya adrenalin ni terlalu laju sangat orang muda. Kali ni kita ajar untuk cool down, belajar. Dan sebenarnya formula untuk berjaya pun orang yang tenang itulah orang yang menang. Ternyata inilah uniknya Malaysia yang berbilang kaum dalam meraikan pelbagai budaya. Aktiviti seumpama ini melambangkan perpaduan masih kukuh di Malaysia. Nurlela Zain, laporan JAKIM untuk RTM. 263 orang ditahan dalam Ops Noda di Ibu Negara malam tadi. 20 daripada mereka disyaki pelacur. Operasi di Pudu itu diketuai Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid. Serbuan dijalankan di sebuah bangunan hotel lama disyaki disewa untuk kegiatan persundalan. Selain wanita disyaki pelacur, beberapa individu dipercayai pelanggan turut diberkas. Dan hasil daripada pemeriksaan, kita telah pun membuat tangkapan seperti pecahan berikut ya. Iaitu kita telah pun menangkap lelaki sebanyak 229 orang. Seramai 229 orang, wanita 34 orang. Jumlah tangkapan 263. Turut ditahan 14 kanak-kanak warga asing. Kes dirujuk mengikut Akta Imigresen 1963. Yayasan Basmi Kemiskinan YBK mensasarkan agihan bantuan kepada 200 keluarga kurang berkemampuan dari seluruh negara. Pengurusi program Sinar Kasih Ramadan, Datin Dr. Hartini Osman berkata, menerusi program ini setiap keluarga akan diberikan RM600 bagi perbelanjaan bersahur dan berbuka puasa. Setiap tahun kita bagi RM600 untuk satu keluarga bagi bersahur dan berbuka puasa. Dan total semua collection yang kita dapat untuk tahun 15 tahun tersebut ialah lebih kurang 1,859,437. Untuk itu pada tahun ini kami merayu kepada semua jika boleh kita dapat lagi, dan target untuk kita adalah lebih kurang 200 keluarga. Menurutnya lagi, sejak tahun 2008, sebanyak 3,927 buah keluarga telah menerima manfaat daripada program ini. YBK juga mengalu-alukan sumbangan daripada individu, organisasi dan badan-badan korporat untuk menaja keluarga kurang berkemampuan ini. Beliau berkata demikian selepas program Sinar Kasih Ramadan 2024 di Kelana Jaya. Program Kembara Showcase Amal Madani Jiwa Malaysia merupakan sebuah program musikal yang bertujuan mengutip dana bagi membantu insan-insan kurang bernasib baik. Menurut pengurusinya, Datuk Syaiful Bahrim, program yang bermula dalam skala kecil ini telah mendapat sambutan yang baik daripada ramai pihak. Itu tercetus idea tu bila kita sedia maklum ramai orang-orang yang di luar sana memerlukan bantuan-bantuan segera dari segi kewangan, dari segi moral support. Jadi kami bertindak sebagai membantu sekadar yang boleh dalam bentuk material, kewangan dan juga bantuan-bantuan asas lah. Keprihatinan ini turut mendapat sambutan dan sokongan baik dari Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meru, Siti Mariam Abdul Rashid yang bertindak sebagai penaung. Seni tanah air. Jadi dengan ada NGO ini, insya-Allah kita akan. Ini saya rasa amat tertariklah dengan cara mereka, di mana di samping mereka menghiburkan masyarakat, dalam masa yang sama mereka mengumpul dana untuk membantu yang memerlukan. Program amal ini turut dibarisi penggiat muzik berbakat yang beraksi setiap hari di lokasi yang berbeza. Ia telah bermula sejak 26 Januari lalu dan seterusnya akan ke negeri-negeri lain termasuk Sabah dan Sarawak. Kewujudan pelbagai festival makanan bukan sahaja platform terbaik untuk mempromosi aneka hidangan masyarakat tempatan yang unik dan istimewa. Malah platform untuk peniaga termasuk kelompok Bumiputera kembangkan perniagaan dan jana pendapatan. Dengan peluang ini mungkin saya akan ambil peluang ini dengan sebaik-baik lah.
kita akan cuba jual sebanyak mungkin lah. Saya harap semua rakyat Malaysia dapatlah datang support kami semua peniaga kat sini dan boleh menambahkan income kami sebagai peniaga. Alhamdulillah, so far memang pengunjung amat memberansangkan support. Salam sejahtera kepada semua. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina kepada mereka yang meraihkannya. Semoga Tahun Naga ini membawa lebih banyak tuah dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menonton RTM. Selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Penghasilan harum manis dijangka meningkat tahun ini dan pelbagai usaha dilakukan usahawan inap desa untuk merancakkan Tahun Melawat Perlis. Itu antara fokus Negeri Perlis hari ini langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Silakan. Baik, terima kasih Sahi. Pengeluaran buah harum manis dijangka meningkat tahun ini berbanding tahun lalu berikutan faktor cuaca yang agak kondusif. Justru cuaca panas yang melanda Perlis ketika ini menjadi faktor utama kepada penghasilannya. Walaupun keadaan ini tidak selesa, namun bagi setengah pihak ia merupakan satu rahmat terutama kepada pengusahanya. Ini kerana pokok harum manis memerlukan suhu yang tinggi untuk mengeluarkan bunga serta membantu proses penebungaan sebelum menghasilkan putik buah. Jika berlaku hujan, suhu akan menurun sekaligus merencatkan penebungaan harum manis. Di utara ni memang kemarau panjang, panas. Jadi cuaca panas ni sedikit sebanyak dapat membantu pokok pelam harum manis lah kami di kawasan utara ni. Jadi cuaca sekarang ni suhu mencecah 35 hingga ke 37 darjah Celsius lah. Jadi pokok apabila panas, jadi pokok pelam ni dia akan jadi stres. Bila stres dia akan mengeluarkan bunga. Jadi bunga ni panas ni akan membantu bunga tu menjadi cepat menjadi putih lah. Jadi cuaca ni panas ni amat baiklah untuk penanaman pokok harum manis untuk mengeluarkan bunga dan juga putik buah. Untuk pokok harum manis ni kalau nak keluar bunga cantik dan pokok pun dah mula berbunga. Dengan cuaca yang suhu 35 lebih. 35 lebih, hari ni 37. Pokok tu tapi dia masalah lah juga kan yang dah berbunga tu. Masalah hiang apa. Jadi untuk kita ni yang pokok yang mula berbunga cantik ya. Pada musim ini, harum manis akan mula dituai pada penghujung April hingga pertengahan Jun nanti. Usahawan inap desa di negeri ini selain menyediakan fasiliti yang cukup selesa, mereka turut mempelbagaikan konsep penginapan yang unik sesuai keinginan para pengunjung. Ia sebagai usaha merancakkan lagi Tahun Melawat Perlis TMP 2024-2025. Salah satunya, Awesome Villa Homestay yang berkonsepkan family gathering sangat sesuai buat pengunjung yang mempunyai bilangan ahli keluarga yang ramai. Lebih menarik, inap desa berkenaan turut menyediakan pelbagai pakej bagi mereka yang ingin menjalankan majlis termasuk majlis keramaian dan pernikahan. Kenduri you macam kat rumah you sendiri. Jadi contoh macam kenduri hari Jumaat, kenduri hari Sabtu, hari Jumaat you dah check in. You bawa family you semua main duduk di sini, berkumpul kat sini. Besok saya buat wedding bagi. Ataupun malam tu you boleh je nak berinai, nak angkat nikah kat sini. Macam itulah. Jadi pakej yang kami buat kat sini ada 2 pakej saja. Satu untuk 1000 pack dan 500 pack. Beliau juga berharap lebih ramai usahawan khususnya dalam industri inap desa lebih berani dalam menyediakan perkhidmatan bagi menarik minat pelancong ke negeri ini. Pada masa kini, kreativiti dan kelainan dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan semakin mendapat perhatian masyarakat di negara ini. Selain fasiliti penginapan yang menarik, Perlis juga mempunyai pelbagai kebudayaan yang masih belum diterokai. Ia termasuk makanan tradisional yang mempunyai keunikan dengan rasa yang enak. Menyedari keunikan yang ada pada makanan klasik negeri itu, Saadiah Cafe mengambil peluang menyediakan makanan berkenaan di samping makanan moden yang lain. Pengurusnya, Muhammad Rizwan Muhammad Yatim berkata, ia berkenaan bagi menarik minat pelancong luar untuk datang ke Perlis.
kita nak pelbagaikan makanan dan kita nak naikkan makanan kampung yang dulu yang dah lama tak ada kan. Zaman-zaman Tok Wan, zaman-zaman nenek kita dulu ni macam urat jagung, ubi kayu, pisang rebus, kukui, yang benda yang tak ada, yang kita susah secara ilah ni, kita naikkan balik benda tu. Benarnya orang yang tak pernah rasa, tak pernah try benda tu boleh main try di sini kan. Selain itu, keindahan kawasan sekitar yang berlatar belakangkan bukit dan sawah padi terus sesuai menjadi lokasi pilihan mereka yang gemar bergambar untuk dikongsi di media sosial. Ini secara tidak langsung pastinya dapat mempromosi Perlis kepada pengunjung. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari negeri Perlis. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Ahmad Iqbal. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Perlis menerima 880 panggilan kecemasan sepanjang tahun 2023 dengan 536 daripadanya melibatkan kes kebakaran. Manakala sepanjang tahun 2022 jumlah panggilan kecemasan yang diterima ialah sebanyak 773 kes di mana 331 juga kes yang sama. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Negeri Perlis, Penguasa Bomba Nur Azwan Hashim berkata pihaknya menerima operasi pemadaman yang tinggi pada tahun 2023. Namun taksiran yang diselamatkan mencatat penurunan sebanyak 55.5% iaitu 15.06 juta ringgit pada tahun 2022 berbanding 6.70 juta ringgit pada tahun 2023. 8.36 juta ringgit perbezaan taksiran yang diselamatkan JBPM Perlis menunjukkan jabatan ini sentiasa komited berikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen keselamatan kebakaran musim perayaan Tahun Baru Cina dan pelepasan Ops Raya di Kangar. Seramai 180 pegawai dan anggota akan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kecemasan sepanjang Tahun Baru Cina nanti. 5 anggota unit kereta peronda MPV polis didakwa di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam atas pertuduhan melakukan pemerasan terhadap seorang pekerja kilang minggu lalu. Bagaimanapun, kelima-lima tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Raishidah Muhammad Akid. Mengikut pertuduhan, mereka secara bersama didakwa dengan sengaja melakukan pemerasan dengan mendatangkan ketakutan kepada lelaki berusia 28 tahun. Mangsa dikatakan telah melakukan kesalahan kerana memiliki dadah berbahaya sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM4,500. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua dari hukuman tersebut. Mahkamah menetapkan kesemua tertuduh diikat jamin RM5,000 dan menetapkan 15 Mac ini untuk sebutan semula kes serta penyerahan dokumen. Saya Lok Sufuk, Menteri Pengangkutan, mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut Tahun Baru Cina. Semoga musim perayaan ini anda berhati-hati di atas jalan raya. Pastikan sampai ke destinasi dengan selamat dan raikanlah bersama keluarga tersayang. Kongsi Facai. Perdana Menteri mengumumkan peruntukan khas RM25 juta kepada Melaka. Ia sebagai usaha pemuliharaan tapak warisan dunia, Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO di negeri itu. Jelasnya ia juga bagi meningkatkan hubungan dengan rantau ASEAN dan China. Dan 50 tahun hubungan Malaysia-China ini tahun ini. Dan hubungan kita lebih akrab dengan negara China sekarang. Dan kepada Presiden Xi Jinping dan juga Premier Li Qiang, saya akan sampaikan bila mereka melawat Malaysia, kita akan juga adakan acara khas di Melaka untuk mengenang hubungan sejarah yang gemilang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan bersama penjawat awam negeri Melaka di MITC Air Keroh.
Pada majlis sama, Melaka menerima 10 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan sebagai dana tambahan bagi memperkasa program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di negeri itu. Perdana Menteri ketika mengumumkan peruntukan itu berkata dana berkenaan boleh digunakan oleh institusi TVET untuk bekerjasama dengan penggiat industri. Seorang warga Indonesia mengaku bersalah di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menawar dan memberikan wang rasuah berjumlah RM250 kepada anggota polis 6 Februari lalu. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh telah secara rasuah memberikan suatu suapan itu wang tunai RM250 kepada seorang Lance Corporal Muhammad Hishamuddin Jalaluddin yang bertugas di Balai Polis Sikamat. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan selepas tertuduh didapati melakukan kesalahan menunggang motosikal tanpa lesen yang sah. Mahkamah kemudiannya menetapkan tarikh 14 Februari depan bagi menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh. Tiada bancian secara perseorangan dilakukan Jabatan Perangkat Malaysia DOSM ke kediaman orang awam bagi pendaftaran sistem pangkalan data utama umum PADU. Menurut Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, perkara tersebut hanya akan dibuat dengan libat urus ketua komuniti setempat. Beliau berkata penyelarasan itu dibuat bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan selain menyekat penyebaran maklumat palsu. Ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan bertindak seolah-olah dia daripada tim yang melaksanakan padu dan sebagainya. Dan sebenarnya pelaksanaan padu ni tak ada charge pun. Tak ada yang ada kesempatan satu pendaftaran RM10, RM20, tak ada. Kita tidak ada. Dan juga ada juga yang sengaja macam menakut-nakutkan orang bila isi padu hilang duit dalam akaun, tidak tepat. Jadi itu satu perkara yang sebenarnya nak mengeluarkan duit 1 sen dalam akaun pun kita perlu ada OTP, ada password dan sebagainya. Itu saya rasa perkara yang tidak bertanggungjawab. Tambah beliau, perkhidmatan bersemuka turut disediakan termasuk pengurusan bersama kepimpinan kerajaan negeri bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan pemantauan pelaksanaan padu peringkat negeri Pahang di kaunter padu di Pusat Khidmat Masyarakat Jabatan Penerangan Japan UTC Kuantan. Laporan itu mengakhiri berita wilayah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.